Kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali yang saya hormati ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, maka Allah muliakan kita pada malam ini semata-mata untuk kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harap kepada Allah taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kefahaman dan Allah berikan kepada kita keinginan untuk berterusan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan sambung bacaan kitab Dawaul Qulub karangan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala wa arda. Pada muka surat yang ke-23, iaitu berada pada fasal yang terakhir berkenaan bagaimana penjagaan tangan dan kaki. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana maklum kita tahu bahawasanya untuk kita mendapatkan hati yang baik, maka perlulah dididik 7 anggota menjadi baik. Dan yang terakhir di dalam 7 anggota ini adalah bagaimana kedua kaki dan kedua tangan perlu dididik dengan baik untuk mendapatkan hati yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maklum kita tahu bahawasanya tangan dan kaki ini di antara salah satu anggota yang sering hari kita guna pakai, dan kedua anggota ini boleh mendatangkan manfaat yang besar ataupun mudarat yang besar di dalam hidup kita. Maka pengarang kitab Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili berpesan bahawasanya kalaulah kamu menginginkan hati yang baik, maka perlu kamu jaga tangan dan kaki kamu daripada benda yang haram. Apakah itu manfaat Allah berikan kepada saya, tuan-tuan dan kaki, untuk kita gunakan dari sudut manfaat akhirat? Maksudnya Allah ciptakan kaki bagi kita ni, apakah tujuan akhiratnya? Maklum kita tahu bila sebut pasal tujuan akhirat ni, maksudnya apakah fungsi yang saya boleh dapatkan untuk kehidupan selepas kematian saya. Pertama sekali, Allah ciptakan kaki bagi kita semua. Tujuan yang paling asal adalah kerana untuk diguna pakai, supaya kaki ini boleh membawa kita kepada al-buyutun min baitillah, iaitu kepada rumah-rumahnya Allah. Tidak asing lagi, seperti mana kita tahu, rumah Allah ini adalah masjid-masjidnya Allah. Sebab apa disebut rumah Allah? Allah perlu rumah ke? Allah tak perlu rumah. Kalau kita memang perlu rumah, Allah tak perlu kepada rumah. Tetapi kenapa disebut masjid ini sebagai rumah Allah? Kerana setiap perkara yang bersangkut paut kepada Allah, maka perkara itu adalah mulia. Jadi sebab apa masjid ini disebut sebagai rumah Allah? Kerana masjid ini adalah mulia. Kenapa disebut Al-Quran sebagai kalamullah? Ustaz, bila mana masuk pada bulan Ramadan, maka kami mengajak orang ramai supaya memperbanyakkan kalamullah, tadabbur Al-Quran. Adakah Allah bertutur bercakap seperti mana kamu bercakap? Sudah pasti tidak. Tapi kenapa disebut Al-Quran sebagai kalamullah? Kerana memuliakan Al-Quran.
Kenapa dipanggil manusia dengan gelaran Abdullah? Biasa orang kalau bagi sedekah, Masya Allah orang ni dia tawaduk. Jadi bila bagi sedekah, dia tulis dalam list nama tu Abdullah, hamba Allah. Allah berhajat ke kepada hamba? Allah tak berhajat kepada kita. Kalaulah seandainya, laula kullun nas, kalau seandainya seluruh manusia beriman, maka sedikit pun la talak, tidak menaikkan martabat Allah. Kalau seandainya seluruh manusia kufur kepada Allah, maka sedikit pun tidak merendahkan martabat Allah. Innallaha yabqa fi makani, Allah kekal pada martabatnya. Jadi Allah perlukan hamba ke? Allah tak perlukan kita, tuan-tuan. Tapi kenapa manusia ini dipanggil dengan gelaran Abdullah? Kerana mulianya manusia itu. Jadi setiap perkara yang bergantung kait dengan Allah, maka perkara itu mulia. Bulan Rejab dipanggil dengan nama bulan Allah. Allah perlu bulan ke? Allah tak perlu bulan. Kalau kita perlu bulan madu, itu kita perlu. Tapi Allah tak perlu bulan. Tapi kenapa dipanggil Rejab sebagai bulan Allah? Kerana memuliakan Rejab. Jadi kaki ini dibagi kepada kamu oleh Allah. Tujuan yang paling asal sekali adalah supaya kamu lazimkan diri pergi ke rumah Allah, iaitu masjid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada tempat yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih banyak turunnya rahmat, yang lebih bagus keadaannya, melainkan tempat tersebut adalah masjid. Allah firman dalam Quran, Allah sebut, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang mengimarahkan masjid, maka orang ini Allah isytihar. Sesiapa yang mengimarahkan masjid, maka sesungguhnya dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni semua, Allah Ta'ala nobatkan satu kemuliaan. Allah isytihar kamu semua ni beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Sebab tu semua yang datang ni wajahnya bercahaya-cahaya, munawwar, yatalagga fil wajhi, tersinar pada mukanya, Masya Allah. Sebab apa? Sebab Allah isytihar orang yang datang masjid ni, ataupun tempat yang ada amal seperti masjid. Contoh surau lah. Orang Arab dia tak panggil surau, dia panggil musalla. Tapi tak kisahlah. Yang penting selagi mana tempat tersebut disebut masjid ataupun ada amal seperti masjid, maka tempat itulah tempat yang sepatutnya kamu gunakan kaki kamu untuk senantiasa hadir kepada tempat tersebut. Jadi yang pertama, Allah ciptakan kaki supaya kita sering pergi ke masjid. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kepada kita kaki supaya li ta'limil ilm, untuk belajar ilmu agama Allah Taala. Allah bagi kaki supaya kita boleh pergi belajar ilmu agama. Short and sharp, mudah sahaja. Kalau orang tak ada kaki boleh pergi belajar agama, orang ada kaki pasti akan diazab oleh Allah bila tak guna kaki pergi belajar ilmu agama. Mudah je kita fikir, betul tak? Kalau orang tak ada kaki boleh datang majlis ilmu, boleh dengar ceramah, maka bagaimana orang yang ada kaki, sihat baik keadaannya, pasti dan pasti ukubah, balasan yang besar, hisab yang berat akan menimpa dia. Kerana apa? Kerana syakhsun, seseorang yang yunagisu bin ni'am,
kurang daripada nikmat, tak ada kaki, boleh datang belajar ilmu. Bagaimana mungkin kamu ada kaki tapi kamu malas nak belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini hak keadaan kita kepada kaki kita. Yang kedua, Allah berikan kita kaki supaya kita belajar ilmu agama. Pergi belajar. Saya ni ustaz, saya belajar, tapi saya belajar dekat rumah je. Saya ada guru dekat rumah. Siapa guru kamu dekat rumah? Nama guru saya ni Syekhul Google. Saya tulis je, semua keluar. Kana al-ilma duna shaykhin fa innahu fi dhalal. Laisa fil kutubi wa dafatir ilmin, innamal ilmu fi sudurir rijal. Orang yang belajar, tapi kalau dia belajar tak ada guru, maka kata ulama, orang ini sebenarnya berada dalam keadaan dhalal, iaitu keadaan yang sesat. Laisa fil kutubi wa dafatir ilmin. Ketahuilah, ilmu ini bukan berada pada kitab, bukan berada pada helaian-helaian majalah. Innamal ilmu fi sudurir rijal. Ilmu ini berada pada dada seorang lelaki. Maksudnya ilmu ini berada pada dada seorang guru, lelaki atau perempuan. Jadi tak boleh macam tu tuan-tuan. Sebab tu anak-anak, kalau bapak-bapak kita tak risau, anak-anak ni kan, kita nak pergi belajar, asal abang belajarlah, abang belajar dekat Google, ada YouTube. Oh tak, itu bukan belajar. Itu maklumat, pengetahuan. Adapun belajar, iaitu ar-rukbah baina rukbatain, lutut bertemu dengan lutut. Bukan maksudnya lutut kita semua kena bertemu. Masalah nanti ramai-ramai, betul tak? Tapi nak bagi tahu bahawasanya ya talaqqa, kamu kena jumpa depan-depan. Macam ni. Jadi Allah beri kaki supaya kita datang belajar ilmu agama Allah. Kena keluar daripada rumah, pergi belajar ilmu. Sebab tu kalau kita lihat macam mana Al-Imamul Muslim rahimahullahu ta'ala, pengarang kepada kitab Sahih Muslim, demi nak mendapatkan satu hadis, sanggup pergi safar, musafir, selama 4 bulan. 4 bulan pergi je, musafir, nak belajar tentang satu hadis. Pergi pula 4 bulan. Tiba-tiba bila sampai je perjalanan 4 bulan nak pergi belajar ilmu hadis, jumpa orang yang merawikan hadis. Rupanya orang yang merawikan hadis ni tidak thiqah, maksudnya tak jujur. Tengok diri perawi hadis ni ada sifat-sifat yang kurang. Dah 4 bulan pergi, kemudian pergi pula rupanya orang yang kita nak belajar ni tak ada autoriti untuk kita belajar, tak layak disebut sebagai perawi hadis. Balik pula 4 bulan semata-mata kerana satu hadis. Kalau kita kan bukan pergi belajar hadis, nak pergi makan lah kedai favourite daripada Negeri Sembilan ke Melaka, nak makan asam pedas kari kepala ikan, satu kedai ni top. Tengok dekat Google, okey, buka hari Senin. Sampai pula rupa-rupanya tak buka. Tak ke anginnya kita. Angin tuan-tuan, perut dah lapau. Lapau lah orang Melaka kan. Perut dah lapau. Kemudian panas pula, tengah hari terik nak masuk bulan Ramadan ni panas. Jadi angin kita. Tapi Imam Muslim nak belajar ilmu, bukan nak mentadara, nak pergi belajar ilmu. 4 bulan pergi, 4 bulan balik. 4 bulan pergi, rupanya orang yang nak belajar ni tak ada kelayakan untuk ajar. Tapi apa sifat Imam Muslim?
Okey. Sebab ini tanggungjawab kepada ilmu agama Allah Ta'ala di atas menggunakan nikmat kaki. Jadi kalau hari ini yang ada kaki ni, saya yang ada kaki, kalau kita tak datang belajar ilmu agama, maka kita telah khianat kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang kedua, Allah beri kaki supaya kamu pergi belajar ilmu agama. Yang ketiga, Allah beri kaki supaya kita ini pergi kepada tempat perang sabil. Apa itu perang sabil? Iaitu satu jihad yang dibuat kerana Allah Ta'ala. Pergi berperang kerana mempertahankan agama. Pergi berperang kerana nak mengangkat syiarnya Allah. Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, waktu dia hidup ada perang tak dapat masuk. Contoh Sayyidina Anas bin Nadir. Anas bin Nadir. Kalau tuan-tuan buka kitab Fadailul Amal, ada ke atas. Kitab Fadilat Amal, kisah yang kedua, nama dia Anas bin Nadir, dalam bab dakwah. Anas bin Nadir ni waktu hidup tak dapat join perang Badar. Perang sabil lah, maksudnya perang kerana agama. Bila tak dapat perang, tak dapat turut serta perang Badar, apa dia buat? Dia hina diri dia. Dia kata, kau ni penakut rupanya. Kau ni pecundang. Maksudnya kau ni tak berani. Action je lebih. Cerita je lebih. Dekat kedai kopi kan, sembang pumpang kau. Kalau ada gajah pun boleh terbang. Jadi Sayyidina Anas bin Nadir ni, dia kutuk diri dia. Dia kata, kau ni penakut rupanya. Buktinya apa? Kau tak pergi perang Badar. Walhal dia tak pergi perang Badar bukan sebab dia takut, tapi sebab dia uzur. Tapi kerana dia rasa salah, dia rasa kenapalah jadi macam ni. Akhirnya dia join perang Uhud, maka dia syahid di dalam perang Uhud. Ini sifat sahabat. Kalau kita kan, contohlah tak pergi perang kan, untuk bela agama. Kenapa tak pergi ustaz? Saya anak kecil ramai lagi. Kereta pun tak habis bayar lagi ustaz. Spok rim baru pasang ni. Sayang pula tengok berkilat spok rim kereta saya. Macam-macam alasan pula. Ini tak mustahil satu masa nanti, bila datang seruan jihad Allah bersama Al-Imamul Mahdi, tak mustahil nanti orang boleh bagi alasan macam ni. Betul atau tidak? Ini hakikat. Jadi sebab tu hari ni kita dah tahu tuntutan hak kepada kaki ni, bahawasanya pergi berperang di tempat perang sabil, iaitu berperang kerana membesarkan syariat Allah. Okey. Kemudian yang pula, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah beri kepada kamu nikmat kaki ini supaya kamu gunakan untuk pergi umrah dan haji. Umrah dan haji ni seperti mana kita tahu yang berkemampuan lah. Tuan-tuan dan puan-puan, punyalah kasih sayangnya Allah bab umrah dan haji ni. Keuzuran dia sangat banyak. Salah satunya, saya bagi contoh. Bank untuk kita pergi haji, kan ada bank kan. Kemudian tiba-tiba bank tu bocor. Bank bocor. Jadi kemampuan kita nak beli bank baru untuk pergi haji ni tak ada. Maka orang macam ni pun terlepas daripada tuntutan haji. Nak bagi tahu tuntutan haji ni sangat rahmah. Tapi kalau London dah pernah pergi, Seoul dah pernah pergi, Hanyai dah pernah pergi, tengok gajah dekat Krabi pun dah pernah pergi, Paris pun dah pernah pergi, tapi kalau tak pergi haji lagi, walhal man istata', dia mampu, maka orang ni
fil halil uqubah, berada dalam keadaan yang bahaya. Sebab apa? Dia mampu. Pergi London habis belanja 100,000. Hari ni kalau pergi haji VIP lah kan, minimum tak silap saya tengok hari tu 36,000. Ini dia pergi London beli beg dia Louis Vuitton, yang perempuan, apa lagi, beg Chanel, Dior, beli beg je dah 100,000 tuan. Tapi tak pergi haji, maka orang ni fi halil uqubah, dia berada dalam keadaan yang sangat merisaukan. Sebab apa? Tak melunaskan tuntutan hak kepada nikmat kaki. Okey. Ini yang keempat. Kemudian yang seterusnya, apakah nikmat kaki ini perlu digunakan kepada manfaat akhirat? Gunakan nikmat kaki ini untuk berziarah kerana mengeratkan hubungan kasih sayang. Maksudnya memenuhi segala undangan yang undangan itu tidak melanggar hukum syariat. Tiba-tiba ada orang umum, Assalamualaikum semua, jemput tuan-tuan dan puan-puan hadir ke rumah saya kerana saya ada buat majlis tahlil. Yang fikirnya jahat, ini ada makan ni. Bukan makan ni tambahan. Pertama sekali kita fikir, ini tuntutan saya kepada saudara sesama Muslim. Tuan-tuan, pergi majlis kenduri ni hak Muslim kepada Muslim yang lain. Nabi sebut dalam hadis, khamsun min haqqil muslim alal muslim, 5 hak Muslim kepada Muslim yang lain. Raddut tahiyah, bagi salam. Wa ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Wa syuhudul janazah, tengok orang mati. Wa iyadatul marid, ziarah orang sakit. Wa tashmitul amasi idza hamidallah, doakan rahmat kepada orang bila orang tengah bersin. Jadi pergi tahlil rumah orang, kalau kita tak uzur, tak ada urusan. Memang orang tu jemput kita, bukan sampai-sampai, memang dia jemput kita. Jadi sebenarnya itu keutamaan kita untuk pergi. Jadi kalau majlis yang dibuat tidak melanggar hukum syariat, maka wajib kita pergi menunaikan hak. Ustaz, ada kawan saya dia jemput juga pergi satu majlis. Majlis apa? Karaoke beramai-ramai. Tak wajib kita pergi. Tapi yang peliknya, yang tu pula dia pergi. Pesta muda-mudi. Buat dekat rumah. Penuh. Tengok pula, yang datang bukan muda-mudi sudah. Semuanya sudah lebih 60. La haula wala. Jadi tidak tuntutan macam ni tak menjadi keutamaan. Tak payah pergilah kalau boleh, apa hal nak pergi, betul tak? Umur pun dah 60 lebih ke atas, nak pergi pesta mudi apa lagi kan? Jadi kalau pergi majlis, pastikan majlis itu memenuhi segala tuntutan syariat Allah Ta'ala. Ini hak di antara nikmat yang Allah beri kepada kita, iaitu nikmat kaki. Kemudian yang terakhir, gunakan kaki ini juga kepada lain ibadat yang memerlukan kaki. Contohnya apa? Contohnya khidmat untuk umat Islam. Ada saudara kita rumah kena banjir, air naik sampai sini, rumah dah bertukar warna dah. Jadi sebagai orang Islam, kita ada kemampuan, kita ada masa, kita pergi tolong dia. Khidmat untuk mereka. Man khaddam kaddam. Siapa yang buat khidmat kepada hamba Allah, maka Allah akan kedepankan dia. Maksud kedepannya apa? Allah akan muliakan dia. Jadi sebab itu penting buat khidmat untuk bainan nas, antara manusia
manusia yang lain. Okey. Ini hak tentang kaki. Adapun pula hak tentang tangan. Menggunakan tangan manfaat akhirat, hilangkan tangan ini daripada segala perkara yang mungkar. Tak kisahlah apa-apa benda kemungkaran, hilangkan daripada tangan kita. Contohnya yadribun nas bila sabab. Pukul orang tanpa dengan sebab. Memang syok-syok je dia nak pukul orang. Jadi tinggalkan. Kemudiannya pula, gunakan tangan ini juga liyakatub minal khair, menulis benda yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dinda yang dicintai, melihat engkau sahaja sudah membuat hati ini senang. Ini bukan menulis benda yang baik. Kalau dah kahwin lainlah. Ini tak ada keperluan. Tuan-tuan dan puan, sebut pasal tulis ni, ini di antara dosa yang hari-hari orang buat. Apa orang buat? Orang type dekat WhatsApp. Guna WhatsApp kan? Type. Copy paste. Benda aib tentang aib orang. Ini ada perkiraan di sisi Allah. Like. Tekan like. Like kan, suka kan? Facebook saya rasa tuan-tuan ada Facebook lah. TikTok mungkin ada yang tak ada. Facebook tu tiba-tiba scroll, nampak gambar anak dara cantik pula, dia pun tekan like. Sampai dengan hari akhirat kena bertanggungjawab. Berbaloi ke? Satu like je pun. Kalau kita fikirkan, satu like je Ustaz. Tapi satu like tu dia akan carry on sampai di hari akhirat. Berbaloi ke? Tak berbaloi. Jadi dosa-dosa macam ni kadang kita tak sedar. Nampak macam mudah, tapi sebenarnya menjadi sebab nanti dekat hari akhirat kena hisap. Jadi siapa yang like gambar anak dara tu jangan like lagi Okey. Yang ketiga, apakah nikmat Allah beri tangan kepada kita ni? Iaitu di antaranya yang lain, gunakan tangan untuk berjabat tangan dengan orang soleh. Ataupun kalau bukan orang soleh pun boleh, tak ada masalah. Musafahah ni Allah tarakat dzunub, gugur dosa-dosa kecil. Tapi tak nampak lah. Kalau nampak terkejut semua nanti. Tapi kalau musafahah ni salam tangan kan, gugur dosa-dosa kecil. Salam ni ada 3 cara je. Salam ada 3 cara. Lebih dia tak ada. Budak-budak muda hari ni dia tak nak salam. Ada yang jumpa macam-macam lah. Ada yang itu semua tak ada dalam sunnah Nabi. Nabi tak pernah buat. Saya tak pernah jumpa lagi hadis macam tu. Tapi salam ni hanya ada 3. Salah anwa, 3 jenis. Pertama disebut musafahah. Musafahah. Yang kedua disebut sebagai musyarakah. Hari ni mood kita jumpa member tak nak salam. Terus nak macam ni. Boleh. Ini sunnah. Musafahah, musyarakah, muqarabah. Muqarabah. Jadi jumpa kawan kan, Assalamualaikum. Dia pun Waalaikumsalam. Terus macam ni. Dapat sunnah. Musafahah, musyarakah, muqarabah. Lain daripada 3 ni wallahu alam, saya tak jumpa lagi. Yang macam ni, macam ni. Ada yang jenis dia jumpa tepuk tangan, lepas tu dia cubit ujung-ujung. Saya pun tak tahu apa dia buat ni. La haula wala. Ini tak ada kan? Nabi tak pernah ajar. Jadi yang ada tu 3 jenis tu je. Salam. Musafahah, musyarakah,
muqarabah. Ini sahaja. Sunnah. Kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok orang-orang soleh, bila orang-orang alim ni kadang-kadang dia jumpa, dia tak salam macam ni, dia datang je dia terus macam ni. Yang macam ni kan. Itu sunnah. Okey. Jadi gunakan tangan untuk berjabat dengan orang soleh ataupun orang-orang yang baik. Walaupun orang tu tak baik, tak ada masalah. Bagus juga kita musafahah dengan dia. Kemudian yang terakhir di dalam nikmat tangan ni, gunakan nikmat tangan untuk apa-apa ibadat yang memerlukan tuntutan tangan. Contoh apa yang kita perlukan dengan tangan? Makan. Ada siapa-siapa sini makan pakai kaki? Tak ada kan? Dengan tangan. Makan ni ibadat tuan-tuan. Tapi kena niat. Kalau kita datang, contoh kejap lagi malam gam, singgah kedai mamak, makan roti canai 3 keping. Lapar kan? Makan, tak ada niat, maka makan ni akan jadi najis. Tak ada apa-apa. Tapi kalau makan, niat dalam hati, ya Allah saya makan ni dengan harapan ada tenaga nak bangun sembahyang tahajud. Walaupun malam dia tak tahajud, dia terkejut pun tak apa, niat dia. Jadi pakai tangan. Dapat pahala. Sebab ni niat. Jadi apa-apa perkara ibadat yang menggunakan tangan, maka perkara ini dituntut untuk kita buat di dalam kehidupan seharian kita. Okey. Kemudiannya pula, ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat di dunia tangan dan kaki ini, berusaha menggunakan tangan dan kaki pada mencari harta benda dan segala tujuan yang baik. Untuk manfaat dunia pula Allah bagi tangan, Allah bagi kaki. Saya akan berusaha selagi mana tulang 4 keran ini masih ada di tubuh badan saya, cari rezeki. Jadi Allah beri tangan kaki ini, tujuan keduniaan ini adalah untuk cari rezeki. Tapi kalau cari rezeki sampai tertipu dengan rezeki, meninggalkan sang pemberi rezeki, maka orang ini berada dalam keadaan khatir, keadaan yang bahaya. Cari rezeki, tapi niat dalam hati, saya cari rezeki, saya nak jadi senang, supaya bila saya senang, saya boleh bantu agama Allah. Maka cari rezeki dapat pahala. Saya cari rezeki ni, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat rezeki yang halal, rezeki yang banyak, boleh belikan gelang emas baru untuk isteri saya. Senyum ibu-ibu kat belakang tu. Dapat pahala. Nak tunaikan hak isteri. Saya cari rezeki ni supaya dapat melunaskan tanggungjawab saya, nafkah kepada keluarga. Dapat pahala. Tapi kalau pergi kerja tak ada niat apa-apa, maka hanya sekadar penat dapat duit sahaja, tapi tak dapat pahala. Jadi kena niatkan. Kalau kita cari rezeki, niatkan kita gunakan anggota ni untuk mencari rezeki kerana Allah Ta'ala. Okey. Dan yang seterusnya, Allah Ta'ala bagi nikmat tangan dengan kaki ni, manfaat keduniaan dia, supaya memelihara dengannya daripada kemudaratan. Seperti lari dengan kaki daripada binatang buas, dan menolak dengan tangan kejahatan orang yang menerkam kepada kamu. Maksudnya Allah beri nikmat tangan dan kaki juga supaya kamu mempertahankan diri kamu. Mempertahankan diri. Jadi mempertahankan diri ni macam mana? Mudah je. Kalau keadaan kita berada dalam keadaan yang boleh memudaratkan kita, maka dituntut untuk kita mempertahankan diri. Ada orang contoh, ada orang datang nak cederakan kita.
Takkan kita nak angkat tangan doa, betul tak? Ada orang datang nak tikam kita. Wah, Masya Allah, dia nak cuba doa dia. Depan-depan dia orang nak tikam ni. Dia angkat tangan, ya Allah. Memang betul minta kepada Allah, tapi Allah ajar kita ikhtiar. Tahankan diri dulu. Jadi kena faham konsep tu macam mana. Jadi Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan kaki supaya kamu mempertahankan diri kalau kamu berada dalam keadaan yang mudarat. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula yang seterusnya, di antara Allah Taala beri kepada kita nikmat tangan dan kaki ni, kalaulah betul orang-orang ni mensyukuri dengan nikmat tangan dan kaki, dia ada beberapa jenis. Saya akan sebutlah beberapa yang sempat. Kalau ada benda ni dekat diri kita, barulah bermaksud tanda-tanda kita syukur dengan nikmat tangan dan kaki. Di antara salah satunya, jangan menyakiti dengan dua tanganmu sesuatu yang diharamkan di sisi syarak. Jangan cederakan orang, ataupun jangan cederakan diri sendiri. Hukumnya haram. Kita tengok dekat rancangan TV kan, ada orang dia buat audition, cederakan diri, ambil botol kaca, ketuk kepala. Tak ada pasal. Ambil botol kaca, ketuk kepala dia. Ada yang baring atas kaca lah, ambil api, pukul badan. Ini benda yang haram. Sebab tu bila mana ada satu fahaman ni, tidak asing lagi lah. Bila mana golongan Syiah ni mereka menyakitkan badan mereka, maka benda ni adalah benda yang mutlak disebut sebagai benda yang haram. Kerana apa? Mencederakan diri ini zalim kepada tubuh badan, hukum dia haram. Jadi jangan disakitkan diri. Sebab kalau kita buat, tandanya kita kufur kepada nikmat Allah. Jadi kena jaga tubuh badan ni, jangan kita sakiti dia. Okey. Kemudian yang mula di antaranya yang lain, jangan dipegang. Pegang ke pegang? Pegang. Okey. Jangan dipegang. Saya orang Melaka lah, saya sebut pegang. Jangan dipegang dengan tangan ini benda yang mana tidak halal bagi dia. Maksudnya jangan sentuh orang yang tidak ada hubungan yang halal bagi kita. Ibu ayah ni Masya Allah lah, ni anak-anak muda kat luar ni pergi Maidin kat Senawang tu, dating pegang tangan, hukum dia haram kan? Tak boleh. Nampak macam mudah, tak apalah ustaz, dia dah besar, dia boleh fikir. Memang betul dia boleh fikir, tapi kamu kena tahu, hari ini kamu biarkan, nanti dalam kubur kamu akan menangis. Sebab apa? Sebab kamu tak amanah kepada perintah Allah. Jadi jangan gunakan tangan ini memegang benda yang bukan halal bagi kita. Di antaranya hubungan yang belum ada ikatan yang halal. Kemudiannya pula, jangan guna tangan ini menulis perkara yang boleh beri mudarat kepada orang lain. Sama ada sihir. Ini Tok Bomo dekat luar sana lah. Yang mengamalkan ilmu hitam ni, mungkin hari ini dia berasa selesa, tetapi percayalah nanti di hari akhirat, man la yusyriku billah, siapa yang mensyirikkan Allah, fayabqa fin nari abada, maka duduk dalam neraka selama-lamanya. Itu satu dosa. Satu lagi, kalau dia guna tangan dia untuk menulis benda yang memberi mudarat kepada orang, contohnya sihir, maka pun diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hukuman yang besar ketika mana dihisap nanti di hadapan Allah Taala.
Ini pun kena juga. Dan yang terakhirnya lagi, jangan sesekali kamu berjalan dengan kakimu kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim, melainkan kerana darurat. Maksudnya, contoh, sebab tu kita tengok kenapa Ashabul Kahfi keluar daripada negara dia. Fayabqa fil ghur, tinggal di dalam gua. Sebab dia tahu jangan duduk pada satu tempat yang mana ada orang yang zalim. Keluar. Jadi sebab tu Ashabul Kahfi diselamatkan diri dia, keluar daripada satu tempat yang ditakluk oleh orang yang zalim, sehingga kan Allah rahmat mereka, fayanamu, Allah tidurkan mereka selama 100 tahun lebih. Ini bantuan daripada Allah. Jadi gunakan kaki kamu, jangan sesekali kamu pergi kepada tempat yang zalim, melainkan perginya kamu ke sana kerana ada tujuan ataupun darurat yang mendesak kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan berkenaan tentang penjagaan nikmat tangan dan kaki ini, sama ada di dunia ataupun di hari akhirat, serba sedikit dapat memberi peringatan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada mereka yang tidak ada di dalam majlis ini. Jadi kita akhiri majlis kita dengan bacaan doa, kemudian kita bersiap untuk surah Isya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ampunkan dosa anak dan isteri kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa mertua kami, ampunkan dosa saudara-saudara kami, ampunkan dosa jiran-jiran kami ya Allah. Ampunkan dosa seluruh muslimin dan muslimat yang lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ada di antara kami yang sedang sakit, maka sembuhkan mereka. Kalau ada yang sedang bersedih, maka gembirakan mereka. Kalau ada yang sedang sempit dihimpit hutang, permudahkan urusan mereka untuk melunaskan hutang mereka ya Allah. Kalau ada di antara ahli keluarga kami yang sedang susah dalam kubur, maka bantulah mereka di dalam kubur mereka ya Allah. Allah mansuril Islam wal muslimin wal mujahidin, wa khususan fi Palestin, wa khususan fil Gaza, wa khususan fi Rafah, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada saya, mohon maaf saya cakap terlalu bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.